Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وحسن ثوابه سبحانه وتعالى. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Yang saya kasihi, saya hormati sahabat saya Sayyid Muzaffar Jamulul Lail, yang saya hormati, saya muliakan kanda saya, guru kita Al-Habib Sayyid Al-Habib Najamuddin bin Uthman Al-Khirit, kemudian para asatidzah yang ada, Ustaz Abdullah Azam, pengurus masjid dan seluruh ahli jawatankuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal dan seluruhnya, kemudian Fadil Ustaz Bashir, masya-Allah, Ustaz Iqbal, para habaib yang ada, walid kami Hamid Uthman pun ada di sini, seterusnya ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat yang mudah-mudahan saya, tuan-tuan puan-puan semuanya tak keluar dari Rabiul Awal dan tak keluar daripada dunia ni melainkan kita dah duduk dalam hati Nabi Muhammad SAW, melainkan seluruh perbuatan, fikiran, perkataan kita hanya membahagia dan menggembirakan hati Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah ala dhalik. Alhamdulillah kerana Allah Subhanahu wa taala barakahkan umur kita, berkatkan nafas kita, barakahkan waktu kita, sehingga Allah Taala bagi kita umur dapat kita bertemu dengan Rabiul Awal. Allah Taala bagi umur dalam bulan Rabiul Awal, diberkatkan semua usia kita, nafas kita, masa kita, dihadirkan kita dalam beberapa majlis memuliakan, mengagungkan, membesarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keadaan ini Allah Subhanahu wa taala jadikan kita, isteri, anak-anak, jiran, tetangga, pemimpin-pemimpin, siapa sahaja kaum muslimin senantiasa mentazim, membesarkan, memuliakan Nabi sehingga kita mendapat kemuliaan yang besar dari Allah Jalla Jalaluhu wa taala ta'azzamatu. Ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, apa sahaja benda yang terkait dengan Nabi, maka itu sudah pasti mendapat kemuliaan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh, Allah Ta'ala berfirman, La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad. Kita ambil contoh, Allah Ta'ala beritahu, Allah tidak bersumpah, makna tidak memuliakan bumi Makkatul Mukarramah kalau tak kerana di Makkah itu ada siapa? Ada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu Madinah, orang tak berani masuk, tuan-tuan puan-puan. Orang tak berani masuk Madinah. Sebab bila masuk, mesti kena penyakit atau meninggal dunia. Buktinya ayahanda Nabi sendiri, Sayyidina Abdullah, masuk Madinah tak balik dah, kena penyakit dan meninggal dunia di sana. Ibunda Nabi Muhammad SAW juga kecil-kecil bawa Nabi SAW ke Madinah untuk ziarah. Masa itu Madinah dikenal dengan nama Yathrib, sebelum ditukar diganti dengan nama Madinatul Munawwarah. Bawa Nabi Muhammad SAW ke Yathrib, ke Madinah untuk menziarahi kubur ayahanda Nabi Muhammad SAW. Kemudian masuk Madinah, ketika nak keluar, ibunda Nabi SAW sakit sehingga meninggal dunia, tak sempat sampai ke Makkah di Abwa. Maknanya waktu mula-mula hijrah pun Sayyidina Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ramai sahabat, antara yang paling kuat kena sakit waktu itu adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sampai Sayyidina Bakar mengeluh, kata, sakitku dengan kematianku dah tinggal berapa satu jengkal, saya kata Sayyidina Bakar Siddiq, makna terlalu sakit masuk bumi Madinah, makna tak ada siapa nak masuk Madinah. Dengar Yathrib orang takut, tapi Yathrib jadi mulia hingga diganti dengan Madinah. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad SAW. Dalam Madinah ni nak masuk pintu banyak kan, macam kita nak masuk Shah Alam ni melalui macam-macam pintu. Orang USJ masuk sini, orang dari kita masuk Kesas lah, Gatri lah, macam-macam highway, macam-macam pintu. Ada satu pintu dipanggil Thaniyatul Wada' kan. Dulu pintu Thaniyatul Wada' tu orang tak nak sebut pun tak nak. Sebut Thaniyatul Wada', jangan, macam takut. Ini tempat orang buang sihir, ini tempat gutak tarik, ini tempat kita orang Melayu panggil jin bertendang, tempat sihir kuat kat sini. Tak ada siapa berani masuk Thaniyatul Wada'. Tapi hari ini alhamdulillah kita umat Nabi SAW sebut Thaniyatul Wada', kita happy kan. Kita sebut Tala'al badru alaina min thaniyatil wada', kita happy sebut.
Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad SAW waktu masuk Madinah, dia masuk melalui pintu Thaniyatul Wada'. Kerana Nabi masuk bersih Thaniyatul Wada'. Bukan sahaja hilang sihir, hilang ilmu hitam, hilang orang-orang jahat, bahkan melahirkan tokoh-tokoh yang hari ini kita kenal mereka menjadi sahabat-sahabat agung kepada Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa je terkait dengan Nabi akan jadi kenangan, akan jadi mulia, akan jadi pahala kalau kita sebut. Kita sebut, pasti kita sebut, macam kita sebut sahabat, kita tahu kaitannya dengan Nabi Muhammad SAW. Kita sebut ulama, kita sebut apa saja, kita sebut Thaniyatul Wada', kita sebut Madinah, kita sebut ini, semuanya akan membawa fikiran kita kepada Nabi Muhammad SAW. Bila membawa kepada Nabi Muhammad ni dah mulia kan, Allah Ta'ala muliakan dia. Mana bukti Allah Ta'ala kata innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah Ta'ala muliakan Nabi. Allah dan para malaikat muliakan Nabi, bersalawat kepada Nabi, senantiasa muliakan Nabi. Mana darjat Nabi ni sampai bila-bila? Sampai kita semua dah masuk syurga, dah penuh syurga pun takkan maintain, apalagi turun. Dia naik. Maknanya nak bagi tahu perkara paling mudah, orang yang tak nak selawat kepada Nabi ke, tak suka selawat ke, tak suka maulid ke, tak suka apa, Nabi tak terkesan pun, tak rugi apa pun sebenarnya. Nabi dah sedia kala dah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang tak malu je cakap tak menghalang orang buat maulid. Patutnya kita ada malu dengan Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi kalau hakikatnya lah sekadar hakikat, tapi akhlak Nabi bukan macam kita. Secara hakikat Nabi tak perlu pun selawat kita. Nabi minta kita selawat, Nabi suruh kita selawat, Nabi suruh kita fikirkan Nabi untuk kita, bukan untuk Nabi Muhammad SAW. Nabi ajar kita baca doa kan, wab'athul maqama mahmudan alladhi wa'adtah kan. Suruh kita doa. Dalam doa ni yang kita faham supaya Allah Ta'ala beri maqamul mahmud kepada Nabi. Hakikatnya memang Nabi dah dapat maqam itu. Kita doa supaya maqam itu diberi kepada kita. Maknanya kita dimuliakan oleh Allah Ta'ala apabila semua kehidupan kita, fikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, zahir batin kita, Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, taklah Allah nak teruskan kata ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Orang yang beriman, muliakan diri dengan memuliakan siapa? Nabi Muhammad SAW. Kalau kita nak cari perhatian Allah, nak cari perhatian Nabi, cari kemuliaan di sisi Allah dan di sisi Nabi, mesti cari perhatian Nabi Muhammad SAW dengan senantiasa memuliakan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah Allah Ta'ala mudah-mudahan sampai meninggal dunia memuliakan keluarga kita kerana kita masih terkait dengan Nabi Muhammad SAW. Bukan kata Rabiul Awal, luar Rabiul Awal pun alhamdulillah kita masih dalam golongan orang yang mendapat undangan khusus dari Allah, makna duduk dalam majlis-majlis yang memulia mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini khususnya kita adakan majlis khusus pasal tu. Tadi kita dengar doa daripada Ustaz Abdullah Azam, daripada sahabat saya Said Muzaffar, orang-orang yang terlibat berkorban bertungkus lumus untuk menjayakan majlis ini, keluar wang ringgit, keluar fikiran dan sebagainya. Mereka tak akan disia-siakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dulu Sayyidina Abdurrahman bin Auf, boleh sikit lagi Habib. Dulu Sayyidina Abdurrahman bin Auf ketika kita panggil apa? Gendang apa ni? Semboyan untuk perang Tabuk sudah diketuk, dibunyikan. Masa itu sahabat dah diuji oleh Allah Taala. Sebab masa itu musim panas. Bila musim panas ni macam-macam hal lah. Yang keduanya bila musim panas kurma tengah jadi. Musim kurma tengah jadi cantik. Mereka-mereka yang ada ladang kurma semua dah macam dah mula tergugat. Kalau pergi tinggal tak ada orang nak tengok kurma, nanti kurma lama-lama busuk macam itu je. Maka di situ lahirlah golongan yang disebut munafikin. Mereka menolak untuk bersama dengan Nabi Muhammad SAW ke medan Tabuk kerana alasan panas dan sebagainya. Kalau kita baca dalam surah Taubah, saya nak ringkaskan cerita. Maka pergilah sahabat-sahabat yang dijaga oleh Allah, yang dijaga oleh Allah kerana mereka ini dah tak fikir apa-apa, panas ke hujan, yang penting Nabi Muhammad SAW. Maka mereka pergi ke Tabuk. Berlakulah apa yang berlaku. Akhirnya tak ada pertumpahan darah berlaku di Tabuk. Balik dari Tabuk, sahabat-sahabat yang mempunyai ladang kurma ini masing-masing kerugian. Kurma mereka jadi busuk. Jadi busuk, maka mereka agak sedih. Sebab bila tak ada perang, tak ada ghanimah. Dahlah tak ada ghanimah, tak ada harta buat balik, dan kurma dia orang mau jadi busuk. Macam inilah hasil mereka untuk bagi makan anak bini mereka. Jadi mereka agak sedih lah, tapi tak adalah marah ke Nabi Muhammad SAW, tak ada. Jadi perkara tersebut sampai kepada Abdurrahman bin Auf. Maka Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu buat apa?
dia beli semua kurma-kurma busuk pemilik-pemilik kurma ni, sahabat-sahabat yang berkorban dalam mengikut Nabi SAW untuk ke medan Tabuk. Dia beli kesemuanya. Dia beli dengan harga lebih, satu kali kat mana lebih berganda daripada harga yang sepatutnya. Ini kurma busuk, jangan kata jual, bagi pun orang tak nak makan. Tapi Abdurrahman bin Auf beli dengan harga berganda. Maka dibeli untuk menggembirakan hati sahabat-sahabat lain yang berkorban, menyahut seruan Allah, menyahut seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah beli, bila dah beli, kurma ni tersimpanlah dalam gudang Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Siapa nak kurma ni dah busuk kan, jual pun tak boleh. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang, melihat keadaan sahabat yang membela Nabi, yang berkorban apa saja untuk Nabi Muhammad SAW, maka dijadikan sebab satu hari satu kampung ini dilanda satu wabak, penyakit, tak ada ubat, melainkan kena cari kurma busuk. Kurma busuk baru boleh ubatkan penduduk kampung sekampung ini. Maka mereka cari orang untuk dibeli kurma busuk dengan harga sekian. Akhirnya sampai telinga kepada penduduk, sahabat-sahabat sampaikan kepada ketua kampung tu, pergi berjumpa dengan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Sebab Sayyidina Abdurrahman bin Auf ada simpan kurma busuk banyak. Maka datanglah ketua kampung ini bertemu dengan Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an untuk membeli kurma-kurma yang disimpan oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abdurrahman bin Auf malulah dengan ketua kampung ni, dengar pula kampung ni kena musibah, kena bala, kena wabak. Maka kata Abdurrahman bin Auf, haram aku nak meniaga benda ni bagi free pun orang belum tentu makan, tapi dah kerana dia ubat, ambil. Dan kata ketua kampung ni, kami tak boleh ambil percuma, kerana syarat untuk mengangkat wabak ini kena beli, ada mas kahwinnya, ada fidyahnya. Masya Allah. Maka dibeli dengan harga lebih ganda daripada yang dibeli oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu ardah. Maknanya siapa berjuang, berkorban untuk Nabi SAW, Allah akan balas berganda-ganda sebenarnya. Tinggal nampak dengan tak nampak je. Dan hari ini hari kita namakan korban. Kita korban masa, korban mengantuk kan, dah pukul 9, korban perut dah berbunyi kan, sekejap lagi nak sarah, nak makan malam lambat. Kita korban segala-galanya hanya kerana Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti akan dibalas oleh Allah berganda-ganda. Hadir dalam majlis begini, manfaat dia besar. Sebab kita tengok bukti lagi sebelum saya tutup, bukti hadir dalam majlis menta'zim Nabi, duduk mendengar tentang Nabi Muhammad SAW, walau satu benda. Macam kita dengar daripada Ustaz Bashir, daripada Ustaz Iqbal, cerita tentang Nabi, kecantikan Nabi. Dengar macam itu je sudah beri manfaat besar. Kerana dulu ada satu tokoh, sebelum dia jadi tokoh besar, semua orang mungkin tahu cerita ni. Dia dikenali dengan nama Qa'nabi. Asalnya dia orang nakal, kuat minum lah kita panggil, kuat pemabuk, kuat minum arak. Satu hari dia tengah buat pesta kat rumah dia ni, ramai jemput untuk minum arak, ramai-ramai. Tiba datang Imam Syaibah, Imam Syaibah radhiyallahu an. Imam Syaibah ni murid kepada tabi'in, antara muhaddis besar pada zaman itu. Lalu dengan murid, bila datang ulama, biasa ramailah orang akan ra'i kan, pada khidmat gini. Jadi dia ni, si Qa'nabi ni tengok siapa orang tua ni, tengok ramai sangat dekat dia, ganggu halaman rumah dia kan. Kita nak buat pesta, datang berkumpul kat situ pula. Mana datang berkerumun pula dengan siapa. Maka dia orang kata, inilah orang yang paling alim dalam kampung ni, alim hadis katanya. Ya ke alim hadis? Macam dia rendah-rendah, dia remeh-remeh. Dia pun datang dekat Imam Syaibah. Dia datang ke Imam Syaibah, dia kata, kalau pandai sangat bagi aku hadis nak tengok. Wah, macam cabar Imam Syaibah lah, minta hadis. Imam Syaibah tengok, kesian. Akhirnya Imam Syaibah bagi dia satu hadis je. Itu idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Itu je. Ini apa, kama qala Nabi SAW. Sabda Nabi SAW, kalau tak malu, buatlah apa kau suka. Itu je hadis yang diberi oleh Imam Syaibah kepada Qa'nabi. Tapi hadis ni beri kesan. Pasal satu hadis Nabi, satu yang baca ni Imam Syaibah, bukan orang sebarang-sebarang. Yang baca ni pun dia baca dengan memuliakan, menta'zim, mencintai sepenuhnya Nabi Muhammad SAW. Maka hadis ni beri kesan kepada Qa'nabi. Qa'nabi menangis sampai lari tinggalkan kampung. Lama orang kampung tak dengar nama Qa'nabi. Sampai satu masa datang satu bintang dalam Islam, nama Al-Imam Al-Bukhari. Nama Al-Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari masuk kampung itu. Waktu masuk kampung itu, orang kampung berkumpul untuk meraihkan Imam Al-Bukhari. Maka Imam Bukhari ada riwayatkan satu hadis. Dalam riwayat itu disebut nama perawi ataupun gurunya Sayyidina Abdullah bin Maslamah. Orang kampung tu tanya-tanya, macam pernah dengar nama Abdullah bin Maslamah ini.
Maka mereka tunggu selesai untuk bertanya dengan Al-Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu warda. Dah selesai majlis, mereka jumpa Imam Bukhari, tanya, Abdullah bin Maslamah yang kamu sebut ini, orang dia sekian, rupanya macam gini. Betul kata Imam Bukhari. Oh, itu kak Nabi. Dulu kat kampung sekian. Subhanallah, akhirnya dengan hanya mendengar satu hadis dan duduk di hadapan ulama yang ikhlas, mengasihi, mencintai sepenuhnya Nabi Muhammad SAW, tumbuh bukan jadi alim lagi, bahkan melahirkan bintang, iaitu melahirkan Imam Bukhari, melahirkan Imam Muslim, melahirkan Imam Tirmidzi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Faedah kita duduk dalam majlis mendengar kisah-kisah memuliakan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa datangkan undangan selagi kita hidup. Mana-mana ada maulid Nabi, Allah Ta'ala hadirkan kesempatan untuk kita hadir. Kalau kita tak mati menjadi bintang dalam Islam, anak cucu kita pasti dijadikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadi bintang dalam Islam yang akan menggembirakan hati Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak sia-siakan segala kehadiran kita. Semuanya kabulkan segala hajat-hajat kita. Angkat darjat guru-guru kita dan orang-orang tua kita yang ada di sini, mudah-mudahan. Amin, Allahumma amin. Takat ni dululah. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya tumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya-Allah kita jumpa lagi. Kalau ada apa yang silap dan salah dari perkataan saya, mohon tegur, mohon maafkan, khususan Habib Najamuddin. Wal afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.